Boleh Ustaz? InsyaAllah. Boleh, insyaAllah. Terserah pada pihak Ustaz lah. Okey, terima kasih. Lagi 3 minit Baik. Saya ada hantar link dekat Ustaz tu. Kalau Ustaz nak hebahkan link live di FB tu, boleh guna yang tu. Okey, saya share sekarang. Saya Yusuf. Baik Ustaz, jazakallah khair. Selesai. Mana Ustaz dapat bendera tu? Ni download Ni download simpan lah. Sebab hari tu hari kebangsaan Masya Allah, tabarakallah. Okey, Syed Yusuf, kita boleh mula. Dah 9.12.
Boleh Ustaz Ana, fadhal. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Yusuf Arba'in atas kesempatan dan juga jemputan untuk saya mengisi slot ini dengan Akademi Tadabbur Malaysia. Dan sesi kita adalah kita mengkuliahkan buku saya, iaitu Perang Gerila dengan Syaitan. Dan buku ni sebenarnya buku lama yang saya terbitkan semula dengan Telaga Biru. Dulu buku ni terbit tahun 2012 dengan nama dia Ayat-Ayat Syaitan. Kemudian buku tu senyap seketika dan dikatakan oleh pihak PTS dulu masa terbit, dia kata buku ni macam berat sikit untuk orang awam. Jadi saya pun ambil balik copyright, kita olah sedikit, ada sedikit tokok tambah semua sekali. Kita pun terbitkan kembali dengan tajuk baru, Perang Gerila dengan Syaitan. Dan kenapa Perang Gerila dengan Syaitan? Itu tajuk ni diinspirasikan daripada surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat yang ke-27. Dan ia juga adalah satu pendidikan kepada masyarakat tentang isu berkaitan dengan ghaibiyat ataupun benda ghaib. Sebab jin syaitan benda tak nampak di mata dan kita tak boleh assume, andai-andai, teka-teka. Berdasarkan nas Al-Quran, adab kita dalam beragama, benda ghaib dia mesti berdasarkan sumber wahyu. Sebab dalam surah An-Naml Allah kata ayat 65, Allah kata qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah. Tak ada siapa yang tahu benda ghaib di langit ataupun di bumi melainkan Allah. Jadi kita kata perkara ghaib yang melibatkan jin syaitan ini mesti berdasarkan sumber wahyu. Itu pertama. Kemudian antara satu sumber wahyu yang Allah Ta'ala sebut berkaitan jin dengan syaitan ni, jin syaitan memang kita tak mampu lihat dengan mata. Itu berdasarkan surah Al-A'raf tadi tu. Allah kata innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia melihat kamu, dia dan kabilah puak-puak dia, kadang-kadang kamu tidak dapat melihat mereka. Itu dah jadi sunnatullah ataupun panduan wahyu berkaitan dengan jin dan juga syaitan. Tapi malangnya di luar sana orang yang mendakwa dengan berbagai dakwaan. Dia dakwa dia diberikan kelebihan, dia diberikan kita kata terbuka hijab mata dan sebagainya. Jadi buku ini antara satu cara untuk saya nak didik masyarakat supaya mengetahui, mempelajari, bercakap mengenai ghaibiyat ataupun jin syaitan berdasarkan jendela ataupun kacamata wahyu. Dan alhamdulillah kita dah habis bab pertama dan hari ini kita akan masuk bab yang kedua, pengenalan ringkas tentang jin dan juga syaitan. Dan kita bincang dah hari itu pengenalan ringkas, contohnya asal usul jin, 3 jenis golongan jin. Saya tak akan ulang lah sebab benda ni dah ada kita bincang pada kuliah lalu. Kalau tuan-tuan nak rujuk boleh cari scroll dalam page Akademi Tadabbur. Dan akhir sekali minggu lepas ataupun 2 minggu lepas kita bincang persamaan antara manusia dengan jin. Persamaan antara manusia dengan jin, dan antara yang terakhir sekali kita bincang, jin ni dia ada jantina, berkahwin dan juga berkembang biak. Ini yang terakhir kita bincang pada 23 Ogos lepas. Dan hari ini kita sambung lagi persamaan antara jin dan juga syaitan. Kita tengok masih lagi isu berkaitan dengan perkahwinan antara jin dan juga syaitan. Perkahwinan ataupun kita kata jin syaitan ni, jin ada makhluk yang ada jantina, berkahwin dan berkembang biak. Sebab apa? Beberapa dalil lah yang diberikan oleh para ulama ketika mengulas topik ini. Yang pertama, Allah Ta'ala sebut semua makhluknya berpasang-pasangan. Ini contoh ayat-ayatnya. Lepas tu bahkan dalam surah Al-Jin, surah yang ke-72 ayat 6, Allah Ta'ala sebut bagaimana ada sekumpulan lelaki manusia minta perlindungan dengan lelaki jin. Jadi bila sebut lelaki manusia, ada
perempuan. Sama juga bila disebut lelaki jin, masuk dalam kalangan jin pun ada jantina perempuan. Kemudian lagi disebut dalam surah Ar-Rahman contohnya, Allah Ta'ala sebut dalam syurga ada bidadari. Bidadari yang tak pernah disentuh ataupun disetubuhi oleh mana-mana manusia ataupun jin sebelum ni. Jadi persetubuhan itu berlaku bila dua jantina yang berbeza. Dan persetubuhan itu berlaku contohnya dengan isu perkahwinan dan sebagainya. Dan banyak lagi kita bincang. Contohnya Nabi pun minta perlindungan dengan dalam doa baginda kalau nak masuk toilet. Nabi kata, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Aku minta perlindungan daripada al-khubuth, syaitan jantan, wal khaba'ith, syaitan betina yang keji. Maksud di penggunaan jantan betina itu memang disebut dalam hadis ataupun doa Nabi. Dan lagi hujah berikutnya berdasarkan ayat Quran mengatakan jin ataupun syaitan ada jantina berdasarkan berdasarkan deklarasi Allah berkaitan dengan iblis. Selepas Allah Ta'ala sebut keingkaran iblis untuk mematuhi arahan Allah supaya sujud hormat kepada Adam, Allah kata pada ayat ini, Allah kata afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni. Patut ke tidak kamu jadikan iblis dan keturunannya sebagai teman. Dan bila disebut keturunan, dia mesti berasal daripada perkahwinan. Tak boleh kita lahir macam tu. Dia kena berasal pada perkahwinan. Bahkan kalau kita tengok hadisnya panjang, kisah bagaimana Abu Hurairah telah diamanahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga kurma sedekah pada bulan Ramadan. Dan kemudian kurma itu semakin malam, semakin hari semakin berkurang. Lepas tu dia pun ditangkap. Cerita ni popular berkaitan ayat kursi. Cuma part yang penting yang kita nak tengok, nak petik supaya ia menjadi hujah atau dalil kepada kita bahawasanya jin pun beranak pinak ketika makhluk itu dipegang, ditangkap oleh Abu Hurairah. Makhluk tu ketakutan, dia kata apa tengok, dia kata inni muhtajun, aku memerlukan makanan, wa alayya ayalun wa li hajatun syadidah. Dia kata dan aku juga ada ayal ni anak-anak, dan aku benar-benar terdesak perlu pada makanan. Jadi berdasarkan nas hadis ini disebut ayal ni anak-anak. Jadi mana mungkin anak-anak tu boleh muncul kalau tidak ada perkahwinan. Dan perkahwinan itu kita kata sesuai dengan alam jin, kata spesies mereka. Okey, ada isu oleh kerana kita sekarang ni berada pada topik yang ke-6, persamaan antara manusia dengan jin, antaranya sama-sama ada jantina dan terdedah ataupun ada kemungkinan perkahwinan antara bangsa jin. Cuma soalan dia, ada ataupun tidak kemungkinan perkahwinan antara manusia dan juga jin. Ni apa? Kalau tengok cerita-cerita macam dulu-dulu, contoh tahun 80-an ketika kecil-kecil dulu ada buku popular bercakap dengan jin. Watak utama datuk dalam cerita tu dia katakan berkahwin dengan puteri bunian ataupun isterinya orang bunian. Dan bunian-bunian ni dalam bahasa Melayu kita panggil manusia, kita panggil bunian lah. Tetapi sebenarnya bunian tu adalah jin. Kena faham. Dia mudah yang simple lah. Kalau kita tengok pada nas Allah Ta'ala ataupun Nabi sebut dengan jelas, makhluk ni ada 3. Manusia, jin dan juga kita kata malaikat. Bahkan dalam surah Ar-Rahman Allah Ta'ala sebut pun jelas dua spesies. Sanafrughu lakum ayyuhat thaqalan, kami akan ambil masa untuk mengaudit kamu wahai dua makhluk yang berat. Dan disebut dengan jelas surah Ar-Rahman dan juga surah lain Allah Ta'ala kata manusia dicipta daripada tanah, jin dicipta daripada api. Jadi orang bunian tu sebenarnya adalah jin. Cuma orang Melayu ni banyak nama-nama dia. Dipanggil pocong lah, dipanggil pontianak dan berbagai spesies lagi lah nama-nama tu. Sedangkan hakikat sebenarnya mereka semua jin. Nak kata hantu ni tak ada sebenarnya istilah hantu dalam Islam. Hantu kalau ikut kepercayaan agama lain, dia kata orang mati yang tidak selesai urusannya lalu dia kembali ke dunia. Ruhnya kembali ke dunia menjadi hantu kerana apa? Nak menyelesaikan perkara-perkara yang tertangguh. Sedangkan dalam Islam tidak ada hantu. Sebab apa? Dalam Islam roh manusia bila mati dia akan masuk ke alam barzakh dan terkurung di dalam barzakh. Barzakh itu pun dinding penghalang antara dunia dengan alam akhirat. Jadi manusia mati terkurung di alam barzakh, tak ada cerita lagi dah. Ruh-ruh orang mati nak balik ke dunia, tak ada. Itu dah jadi sunnatullah. Sunnatullah masuk hukum ketetapan Allah. Seperti apa? Antara sunnatullah kita kata
Antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir. Walaupun Allah Ta'ala Maha berkuasa boleh buat apa saja, Allah Ta'ala tidak akan langgar undang-undang dia. Antara undang-undang dia, tidak akan ada nabi selepas nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan sama juga antara sunnatullah, manusia mati, dia akan menempuh perjalanan sehala daripada alam roh, alam janin dan perut mak kita, alam dunia kita berada sekarang, dan semasa kita berada di dunia, kita tak boleh nak patah balik masuk perut mak kita, tak boleh. Kita akan meneruskan kehidupan sampai akhir hayat kita, kita pun mati. Bila kita mati, kita akan masuk ke alam barzakh, dan barzakh itu disebut dalam surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23, ayat 99-100, disebut dengan jelas. Manusia yang mati nak balik ke dunia, tetapi Allah Ta'ala kata tak boleh. Allah kata kalla innaha kalimatun huwa qailuha, itu sekadar kata-kata dia nak balik semula ke dunia. Wa min waraihim, di hadapannya Allah kata barzakh, dinding pemisah, ila yaumil ba'ts. Jadi bila kita faham isu itu, kita sepatutnya orang beriman, orang Islam, kita tak akan rasa takut kepada hantu. Istilah hantu itu salah. Istilah hantu itu adalah istilah yang tak betul. Yang ada, kita kata hanilah jin, syaitan yang mengambil kesempatan atas peristiwa kematian. Kena pula kita pun dah ada banyak asimilasi dengan budaya ataupun agama lain yang masih lagi dipengaruhi. Tambah pula sekarang ni, bila teknologi semakin berkembang, manusia pun dah boleh akses seluruh dunia dengan berbagai budaya. Mau masuklah budaya-budaya agama lain yang kata adanya hantu. Tapi kita orang Islam kena jelas bahawasanya tidak ada hantu. Yang ada cuma jin syaitan yang mengganggu kita, ambil kesempatan nak menyesatkan kita atas peristiwa yang berlaku. Okey, jelas di situ. Jadi bunian ni, walaupun kita panggil bunian, ada yang kata tak, bunian ni kacuk manusia dan juga jin. Jadi boleh ke tidak kacuk manusia dengan jin lalu dia pun hilang. Dan balik kepada prinsip asas bila kita berbicara mengenai ghaibiyat, mengenai perkara ghaib, dia mesti berdasarkan kepada dalil wahyu, sebab kita tak nampak dia. Dan apa yang ditinggalkan oleh Nabi kita oleh Al-Quran dan juga Nabi kita dah jelas. Maksudnya spesies makhluk ni manusia, jin. Jadi kita nak namakan dia pocong ke, bunian ke, hakikat sebenarnya dia adalah jin. Dan pihak yang mendakwa bunian ni kacuk antara manusia dan juga jin, dia tak boleh bercakap berdasarkan orang cakap. Berdasarkan itu, dia mesti membawa dalil. Membawa dalil dan juga nas. Memang bunian ni adalah kacuk antara manusia dengan jin. Dalil nas itu, kenapa? Kerana ini perkara ghaib. Jelas, itu prinsip dia. Okey. Boleh ke tidak manusia berkahwin dengan jin? Rupanya, perbincangan panjang lebar dalam pada kalangan ulama. Jadi saya ringkaskan beberapa di sini. Okey. Ini dipetik dalam tafsir Ibn Kathir. Dalam tafsir Ibn Kathir dipetik. Dalam kitab Ahkamul Marjan fi Ahkamil Jan. Dia kata pada cerita Al-A'mash, menceritakan seorang lelaki daripada kalangan manusia telah berkahwin dengan jin. Seterusnya ditanyakan kepada jin, apakah makanan yang paling kamu gemari? Lepas tu jin tu kata nasi. Tak tahu nasi Arab ke apa sama sekali. Ini sekadar riwayat. Berlaku di Kuthah, Iraq. Okey, pendapat terpilih, dia panjang. Oleh kerana panjang, saya ambil yang terpilih. Menyatakan tidak harus berlaku mengikut syarak perkahwinan ni. Beberapa hujah. Dia gini tuan-tuan. Ada orang kata, dia kata penulis buku, dia bergantung kepada keinginan ataupun kecenderungan dia. Kalau dia cenderung dengan pandangan ini, dia akan highlight pandangan ini. Kita kata satu segi seolah-olah betul perbincangan ataupun pandangan itu, tetapi nak kena ingat juga tuan-tuan sekalian, orang yang nak memilih, lebih bagi orang yang berada dalam bidang ilmu, dia tak boleh simply pilih ikut sedap dia mesti berdasarkan penilaian. Penilaian, dan penilaian itu berdasarkan apa? Berdasarkan hujah dan juga penilaian ilmu. Kalau tidak, tak adalah orang buat kajian mengenai ilmu hadis, orang buat kajian sanad, pandangan-pandangan dan sebagainya. Dan saya sendiri, kita alhamdulillah kita dididik dengan bidang Al-Quran dan juga sunnah. Dan bila kita belajar, ada pandangan yang kita kata rajih, ada pandangan yang marjuh. Rajih ni pandangan yang kuat. Marjuh yang disangkal kerana tidak berapa kuat. Nak tahu kuat ataupun lemahnya suatu pandangan, dia mesti ada neraca penilaian dia. Dan neraca penilaian akan terkuat ataupun lemah tu mestilah berdasarkan kepada ilmu, hadisnya, Al-Qurannya dan sebagainya. Jadi penulis
ataupun kita kata pengkaji, bila dia nyatakan satu pandangan, dia ada hak untuk mentarjihkan ataupun untuk menyokong, menguatkan pandangan mana yang dia pegang. Dan tarjih dia itu biasanya dinyatakan hujah. Jadi kalau kita rasa tak setuju dengan pandangan dia, kita setuju dengan pandangan lain, kita perlu menyatakan hujah. Dan hujah itu pula bukan sekadar kitab sebut, orang cakap. Dia mesti berdasarkan penilaian neraca ilmu. Sebab tu tuan-tuan, kita mengaji agama ni, contoh kita kata usuluddin. Kita belajar usuluddin, usul tafsir. Usul ni maksudnya akar ataupun ilmu asas. Dia akan menentukan keputusan akhir sesuatu perbincangan. Kalau sekian orang tidak ada disiplin ilmu, dia kata kitab sebut, dia pun pegang percaya. Walaupun pandangan itu, bila kita teliti, pandangan yang lemah. Kerana nas hujahnya lemah. Jadi perkara macam ni kita kena perhatilah. Kita kena perhati supaya kita tidak bermudah-mudah nak mengambil pandangan, menyokong pandangan itu tanpa ada penilaian berdasarkan disiplin ilmu. Jadi sebab tu, walaupun ada banyak pandangan, saya dalam buku ni, saya berpandangan untuk mengatakan tidak harus berlaku perkahwinan antara manusia dan juga jin. Yang pertama, sebab dia spesies kejadian berbeza. Boleh tak kita ambil itik, kita kahwinkan dengan ayam? Apa jadi? Atik. Ataupun kambing kita kahwinkan dengan arnab. Jadi apa? Arkam. Tak boleh. Dan ini berdasarkan nas. Tengok. Allah kata apa? Allah kata wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Dan dia Allah jadikan kamu pasangan, isteri kamu daripada jenis kamu, maksud spesies kamu. Kita Allah Ta'ala buat elok dah kahwin dengan manusia. Dan hasil perkahwinan antara manusia itu contoh sperma lelaki bila bercantum dengan ovum perempuan, dia akan melahirkan manusia. Tiba-tiba manusia yang unsurnya fizikal daripada tanah berkahwin dengan jin. Namalah apa nak kita nak tak bunian ke apa semua sekali, nak melahirkan anak, secara saintifik pun kita kata tak boleh berlaku. Tak boleh berlaku. Itu yang pertama. Ada banyak lagi hadis-hadis ayat-ayat lain. Contoh ayat ni, Allah kata min ayatihi, dan antara tanda kekuasaan dia, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dia Allah Ta'ala jadikan untuk kamu daripada anfusikum, diri kamu, spesies kamu. Diri anfusikum di sana ada dua tafsir lah. Diri kamu ataupun spesies kamu, pasangan-pasangan. Maksud kita nak berkahwin untuk melahirkan zuriat mesti berdasarkan pasangan dan juga spesies yang sama. Okey, kemudian matlamat sebuah perkahwinan adalah untuk mendapat zuriat, mengembang biak zuriat keturunan. Secara saintifiknya, perkahwinan antara manusia dengan jin yang berlainan unsur kejadian tidak akan dapat melahirkan zuriat. Macam manusia kahwin dengan haiwan, tak mungkin akan melahirkan zuriat kacukan. Oleh itu matlamat sebuah perkahwinan tidak mungkin tercapai dengan perkahwinan antara manusia dan juga jin. Kemudian yang seterusnya, kenapa ni ditegur oleh para ulama yang menolak adanya perkahwinan antara ataupun sahnya ataupun kita boleh kena bendung perkahwinan, dakwaan perkahwinan antara manusia dan jin, dia kata menjadi alasan palsu kepada perzinaan. Sebab apa? Alam jin berlainan dengan alam manusia, kita tak nampak. Proses hukuman pembuktian menjadi sukar dan juga rumit. Natijahnya penzinaan berlaku secara berluasa. Dibimbangi jenayah-jenayah akan semakin parah. Bila wanita hamil wanita, dia kata dia kahwin dengan jin. Nak cari yang payah. Kemudian seterusnya, zuriat pun payah. Zuriat keturunan pun sukar untuk dilakukan kerana jin makhluk gaib dan tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Okey tuan-tuan, ini just sisipan tambahan. Sebab ketika antara rujukan utama saya boleh katakan 50% lah buku saya ni. Petik pada buku ni. Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Buku ni saya suka sebab apa? Buku ni dia sangat kemas, ringkas, padat perbincangan dan syarat dengan dalil. Dan prinsip sama yang diutarakan oleh buku ni oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, benda ghaib mesti berdasarkan dalil. Okey, beliau mengutarakan teori. Dia kata misteri UFO ataupun piring terbang tu yang dilihat, dia kata kemungkinan besar adalah jin, tetapi dia tidak nyatakan dengan jazam ataupun dengan pasti itu jin. Tak. Jadi dia kata kemungkinan berdasarkan jin. Sebab apa? Sebab berbanding manusia, jin lebih advance, lebih maju.
dalam teknologi penerbangan ataupun aviation teknologi berbanding manusia. Sebab kira-kira 1400 tahun dahulu 1400 tahun dahulu sebelum manusia ni boleh naik ke langit, kenal kapal terbang, ketika contoh surah Hijr ni paling tepat ni lah, surah Al-Jin ni, sebelum kita kata apa manusia kenal kapal terbang, abad kemudian abad ke 1900 baru manusia jumpa kapal terbang, jet, naik ke bulan dan sebagainya. Dalam surah Al-Jin yang turun kepada Nabi kita 1400 tahun dahulu dah dinyatakan jin-jin. Benda buku dia. Tuan-tuan tolong mute Tolong mute. Okey. Dulu ni dalam bicara jin Allah Taala rekod dalam Al-Quran, Allah kata bahawa jin mengaku wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa syuhba. Dan kami dahulu memang biasa naik ke langit, curi berita langit. Ini bila ilmu sebelum kebangkitan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu jin sebut wa anna kunna naq'ud minha maqa'ida lis-sam', dan kami biasa memang cari duduk perhentian di langit untuk dengar percakapan ataupun berita-berita langit. Jadi berdasarkan ayat ni, seolah-olah yang nak kata naik ke langit itu mesti ada teknologi dia. Jadi sebab tu katanya apa Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar dalam buku dia tadi tu, buku dia Alamul Jinni Wasyayatin, pada muka surat 122 dia nyatakan teori. Dia nyatakan teori, nama pun teori. Dan kita tak bertanggungjawab dan kita tak perlu percaya bulat-bulat. Cuma teori itu beliau andaikan berdasarkan ayat-ayat ni. Okey. Lepas tu ini saya petik juga ketika tulis buku ni, saya petik kata-kata Muhammad Isa Daud, walaupun sebenarnya bagi saya lah apa yang ditemui oleh Muhammad Isa Daud ni sebenarnya tak boleh kita pegang sebagai hujah, sebab dia Muhammad Isa Daud ni gini cerita tuan-tuan. Muhammad Isa Daud ni dia ni adalah wartawan Mesir. Dan tahun 90-an nama dia meletup. Sebab dia tulis buku, tajuk buku tu Hiwar Sahafi ni. Hiwar Sahafi, tengok mata kaki. Mana tak ada mata kaki. Ni. Hiwar Sahafi ma'al jinni muslim. Dialog dengan jin muslim. Ni terbitan tahun 92 ni. Sebab apa Muhammad Isa Daud ni dia ni wartawan Mesir. Dia suka benar bab-bab jin ni. Lepas tu pada tahun 90-an tu dia kata dia buat kajian mengenai jin. Lepas tu dia berjaya menemui beberapa kaedah untuk berinteraksi dengan jin. Antara satu cara interaksi dengan jin, dia jemput jin tu masuk ke dalam badan sahabat dia, kawan dia. Lepas tu berlakulah interview. Dan dalam interview tu dia tanya berbagai-bagai soalan. Buku tu, kalau orang tidak ada asas agama, baca memang sedap lah. Dan boleh percaya 100%. Tapi kalau orang yang ada asas agama, contohnya orang yang bertanggungjawab, dia tahu cerita mengenai apa, kita kata apa, adab berkaitan dengan benda ghaib, dia tak boleh buat andaian mesti berdasarkan nas ataupun dalil. Dan dalam interview tu Muhammad Isa Daud bila dia tanya dengan jin Islam dia jemput tu, dia pun tanya. Dia tanya jin Islam tu nama apa saya lupa, nama Bamiyan ke apa. Daripada India. Dia tanya jin Islam tu raja daripada India. Apa pandangan anda mengenai UFO? Lepas tu jin pun tanya balik apa dia UFO. Dia ceritalah orang mendakwa jumpa flying object sekian. Lepas tu dia pun explain kepada jin tu lah. Dalam interview dia tu, rupa sekian. Lepas tu jin tu kata apa? Itu kami tu. Itu kami. Maksud jin tu sendiri mengaku itu, kita kata objek-objek diterbang di langit seperti adalah bangsa jin. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Lepas tu Nabi bersebut dalam hadis ni, ini saya petik balik pada awal tadi, hadis yang Mustadrak Al-Hakim, Nabi kata jin ada 3 golongan. Satu bersayap, terbang di udara. Ini mungkin geng-geng ni lah, UFO ni. Satu lagi berbentuk ular dan anjing, satu lagi berpindah ganda. Walau bagaimanapun, kita kata gini lah, tak mustahil juga kalau UFO tu yang dilihat oleh manusia bukan jin seperti sangkaan Dr. Umar. Boleh jadi, tetapi memang ia adalah makhluk asing. Makhluk asing tu tengok berdasarkan apa? Berdasarkan ayat ni.
Ayat ni dalam perbincangan tafsir, ulama tafsir moden dia adalah sentuh ayat ni. Di akhir surah At-Talaq. Dia kata apa? Allah yang telah mencipta 7 lapisan langit dan bumi seperti itu juga. Disebut 7 langit, 7 bumi. Walaupun pada 7 lapis bumi ni, kalau baca dalam tafsir-tafsir, biasa dia akan cerita lapisan bumi yang kita pijak ni. Lapis demi lapis demi lapis. Sampai lapisan ke bawah. Walau bagaimanapun, ini interesting tuan-tuan. Ada ayat. Ayat ni seolah-olah menyatakan memang ada cakrawala lain atau makhluk di angkasa. Tengok berarti betul. Allah kata, "Wa min ayatihi", dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Taala apa dia? Berarti khalqus samawati wal ardi, penciptaan langit, plural banyak langit di angkasa tu, dan juga bumi. Wama, dan penciptaan apa yang batha, melata, fihima, pada keduanya. Fihima ni refer kepada langit, bumi dan juga langit. Min dabbah, dabbah ni makhluk yang melata. Jadi saya baca tafsir tuan-tuan, tafsir moden lah, antara tafsir moden saya guna untuk mengajar, tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Munir karangan siapa? Karangan almarhum Profesor Dr. Wahbah Zuhairi. Dan ketika dia membicarakan ayat ni, dia ada sebut teori. Dia kata ayat ni sebut apa? Ayat ni kata antara tanda kekuasaan Allah Ta'ala adalah penciptaan langit dan bumi dan apa yang melata pada keduanya. Melata pada keduanya, pada langit dan juga bumi. Dabah, binatang ataupun haiwan yang melata. Termasuklah manusia ni bawah dabah lah, kalau ikut umumnya. Jadi seolah nak kata Allah Ta'ala buat langit bumi, itu tanda kuasa dia. Dan antara kuasa dia, dia cipta pada langit dan juga bumi makhluk melata. Bumi itu ada makhluk melata, kita tak heran. Tapi di langit dipakai plural ni, sesuatu yang di luar jangkauan kita, di atas sana. Jadi disebut macam tu, seolah-olah nak kata apa? Seolah-olah nak kata di atas sana tu memang seolah-olahnya ada makhluk. Allahu a'lam. Tuan-tuan, ini kita kata sebab tu ni kayanya Al-Quran. Satu ayat kadang-kadang dia boleh membuka berbagai teori. Mungkin ayat ni sekarang ni kita tak kenal lagi. Kita tak boleh buktikan lagi sebab tidak ada penemuan seperti itu. Tetapi kita tak tahu, mungkin satu hari nanti Allah Ta'ala akan buka. Bila Allah Ta'ala buka, dia buka dan kita akan nampak kebenaran Al-Quran yang kita kata menjangkau zaman. Menjangkau zaman. Okey tuan-tuan, saya cuba buka. Saya ada PDF kopi tafsir Al-Munir karangan Profesor Wahbah Zuhaili yang diceritakan ayat tadi tu. Ya, nanti saya show. Saya tunjuk teruslah. Supaya tuan-tuan kata Ustaz lah ni betul ke tak, sembang kosong ni. Okey, ada sini. Sebelum saya saya stop share yang tu dulu. Okey. Tuan-tuan tengok ni, kalau siapa yang pandai bahasa Arab dia boleh baca sekali dah. Okey, ini PDF tafsir Al-Munir, tafsir Al-Munir. Tafsir Munir ni karya ulama Syariah Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Okey, tengok pada ayat tu. Ni tambahan bonus untuk tuan-tuan, tak ada dalam buku tu. Ni kadang-kadang kalau kita ikut kelas-kelas, antara kelebihan dia kita dapat sisipan lain, hasyiah dipanggil. Okey, thumma dzakara ta'ala al-adillata ala uluhiyyatihi. Kemudian Allah Ta'ala menunjukkan dalil bukti ketuhanan dia. Bukti ketuhanan dia. Tengok dia kata wa min ayatihi, dia kata ai wa min dalaili 'azamatihi, dan di antara saya terjemah tu dan di antara dalil-dalil keagungan, kekuasaan dia dan juga kekuatan dan juga kekuasaan dia apa dia? Penciptaan langit bumi seperti ala hadzal nahwi al-badi', dalam keadaan yang sungguh al-badi', indah, luar biasa. Wa khalaqa ma nashara wa faraqa fihim, dan dia juga cipta bertebaran, berpecah-pecah di pada keduanya, iaitu di langit dan juga bumi, mimma yadubu wa yataharrak, makhluk-makhluk yang ketika yadubu, melata dan bergerak. Dia kata wahada, dan semua ni yashmulu al-malaikatu wal ins wal jin, merangkumi malaikat, manusia dan juga jin, dan semua haiwan-haiwan berbeza bentuknya. Lepas tu dia kata tengok ni tengok. Dia kata warubbama, boleh jadi berdasarkan ayat ni, yakunu fil kawakibil ukhra ahya'un, ada di kawakibil ukhra, di bintang-bintang lain, planet lain, ahya'un, makhluk hidup.
Fatadullul ayatu alaihim, seolah-olah ayat ni menunjuk ke arah itu. Sepatah dia kata ni. Bila saya mengajar tafsir ayat ni, saya baca ni, oh kata. Maksudnya kita tak fikir tu. Tapi petunjuk dia seolah-olah ada pada kata, dia kata wa ma batha fihima min dabah. Dabah ni, dia kata dabah tu melata pada keduanya. Keduanya itu merangkumi bumi, hak ni kita tahu dah, dan juga di langit. Allahu'alam. Ini pun tuan-tuan, kalau kita nak kata teori. Ini juga teori. Teori berdasarkan pemerhatian kepada nas Al-Quran. Okey, jauh begitu. Minta maaf. Jadi sorry, kesimpulan dia kalau kita nak kata antara persamaan ini dah habis Okey, jin ada persamaan dengan manusia. Yang pertama kita bincang itu ada keinginan nafsu, perlu makanan, ada struktur sosial, tanggungjawab agama, tidak dapat hidup selamanya dan akan mati, patut ada jantina berkahwin. Kemudian bila sebut pasal isu jantina dan perkahwinan, kita masuk sikitlah isu mengenai kita kata apa, perkahwinan antara jin dan manusia. Walau bagaimanapun perkahwinan antara jin manusia perlu dicegah kerana bakal mengundang banyak masalah-masalah yang diterangkan lagi. Dan akhir sekali mengenai UFO. Itu kita bincang. Ini habis tuan-tuan bab yang kedua. Okey. Sebelum kita terus masuk ke bab yang ketiga, kelebihan dan kelemahan jin syaitan ni penting untuk kita belajar supaya kita tak terlalu takut ataupun tidak terlalu kagum dengan mereka. Sebelum kita masuk bab yang ketiga, saya stop seketika. Ustaz Yusof, kalau ada soalan-soalan yang berbangkit dengan apa yang dah kita bincangkan, Ustaz Yusof. Ada soalan tak tuan-tuan? Ramai ni dan 76 orang dalam ni. Tapi kalau nak tanya boleh type dia kot. Ustaz? Ya. Ya. Ustaz, ini yang dikatakan shooting star, dikatakan melontar jin-jin yang naik ke langit. Okay. Bukankah Allah sudah sediakan shield supaya jin tak dapat mencuri rahsia-rahsia dari Lauh Mahfuz? Okay. So, why is the shooting star still there untuk jin-jin ini tak menembusi langit? Okey, Puan Hanis Masya Allah, Yes. bagus soalan tu. Bagus soalan tu. Saya boleh kata macam ni. Saya boleh kata melalui 3 sudut. Yang pertama, shooting star tu kita kena ingat dia bukan semestinya semua adalah panah-panah berapi untuk menembak jin. Kemungkinan shooting star yang kita tengok bahkan boleh diramal oleh astronomis. Contoh malam ni ada meteor shower paling clear di ruang udara Labuan. Jadi kemungkinan itu bukan tembakan-tembakan yang kena persetan. Mungkin itu memang fenomena alam. Itu yang pertama. Yang kedua, shooting star yang disebut oleh Al-Quran macam dalam surah Tabarakalladzi, surah As-Saffat dan juga surah-surah macam tadi surah Al-Jin, itu memang kita kata Allah Ta'ala cipta untuk menembak jin ataupun syaitan yang ketika ayat tu turun dulu memang mencuri ataupun naik untuk mencuri berita langit. Sebab mereka sebelum kebangkitan Rasulullah memang mereka biasa naik seperti disebut Allah dalam surah Al-Jin dan mereka tak sedar adakah masih boleh naik. Allah Ta'ala dah tutup pintu langit. Jadi pada masa tu bila turun ayat tu dan diterangkan oleh Al-Quran, barulah jin-jin tahu mereka sudah tidak boleh lagi mencuri berita langit. Yang ketiga, yang Puan Hanis tanya tadi, kalau dah ada shield, kenapa nak kena ada shooting star? Kita kata double security untuk menunjukkan kekuatan Allah. Katakanlah, bila Nabi dibangkitkan, Allah Ta'ala dah tutup langit. Tetapi jin-jin ni naik, mereka akan naik secara berterusan untuk mencuri. Tanpa mereka sedar, mereka sudah tidak boleh. Jadi mekanisme berikutnya, Allah Ta'ala hantar shooting star tu untuk menyedarkan mereka, buatlah macam mana sekalipun, kamu tidak akan lagi boleh naik ke langit untuk mencuri berita langit. Lalu berita langit terjaga dan ditambah dengan shooting star menembak jin-jin setan ini menjadi sesuatu berita yang menggemparkan jin setan. Kalau baca dalam tafsir, muqaddimah tafsir surah Al-Jin, sehingga jin-jin ni dia pergi konsak dengan iblis dalam sebuah riwayat. Iblis kata ada sesuatu telah berlaku. Bila dibuat siasatan, akhirnya ringkas cerita bahawa mereka sedar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dibangkitkan. Okey. Okey, soalan berikutnya, sakit sawan epilepsi dalam buku ni kata ada kaitan dengan gangguan jin.
Okey, dia macam ni. Buku ni saya sebut tu berdasarkan nas yang disebut oleh Nabi ataupun berdasarkan kefahaman orang pada zaman Nabi. Dan kita untuk berlaku lebih adil dan juga saintifik, seingat saya lah, saya tuliskan buku ni yang dikatakan sawan ataupun epilepsi ni mengikut fahaman orang Arab pada zaman Nabi. Mengikut fahaman orang Arab pada zaman Nabi, al-mas dipanggil. Sirak ke al-mas itu mengikut fahaman orang Arab pada zaman Nabi adalah gangguan jin. Gangguan jin. Tapi kita tak nak letak 100% lah. Kata orang kena sawan, dia kena gangguan jin. Tetapi kalau mengikut kefahaman orang Arab pada zaman Nabi ni, ia adalah sejenis gangguan jin, bukan 100%. Contoh dalam sebuah hadis, itu orang wanita. Wanita ni wanita kulit hitam. Dia jumpa dengan Nabi. Okey, jika di atas beton jin ganggu di organ atau bahagian badan mana, Allah alam. Saya tak pasti yang tu. Waktu kita untuk lebih adil, kalau even dalam ruqyah Islamiah pun, saya tak pandai lah. Saya tak dalami benda ni, saya tahu basic sikit-sikit. Ruqyah Islamiah ni, kita kena diagnose dulu orang yang sakit. Kita tak nak letak 100%, memang dia kena gangguan jin. Mungkin memang dia kena sawan, epilepsi, ada gangguan pada neurosaraf dia dan sebagainya. Kita kena pergi ke situ dahulu. Bukan kita letakkan segala-galanya pada jin. Kenapa dibimbangi? Dia ada masalah fizikal. Saraf dia mungkin ada gangguan, ada kerosakan. Perlu kepada ubat rawatan betul. Tiba-tiba kita kata itu adalah jin. Jadi kita tidak menyelesaikan masalah dia. Jadi untuk kes sawan atau epilepsi, nasihat saya, rujuk pada pakar dahulu. Dan pada masa yang sama, kita boleh gunakan ruqyah. Sebab tubuh kita bila kita lemah, memang jin syaitan dia akan ambil kesempatan untuk menambah resah dan juga gangguan kepada kita ni. Okey, nak tanya, berkewujudan bayi ghaib. Maksud saya manusia mengandung kemudian hilang, kandungannya hilang. Okey, yang ni kalau tanya saya lah, makin lama, makin banyak saya mendalami berkaitan dengan jin syaitan ni, benda ni memang tidak mustahil. Tetapi sebelum kita nak kata benda ni adalah diculik oleh jin, gangguan jin dan sebagainya, kita rujuk pada pakar dalam bidang ONG. Mereka ada penjelasannya. Tak semudah kita mendakwa. Dan setakat saya duk dengar, yang mendakwa ni pun dakwaan atas dakwa. Tidak ada secara direct memang berlaku pada dia. Dan benda ni mesti ada penjelasan secara saintifik. Sebab Allah Ta'ala buat tubuh kita ni ada unsur fizikalnya. Dan bahkan sebelum kita nak jam kepada sesuatu yang berbentuk ghaib, bentuk yang kita kata luar biasa, lebih selamat, lebih adil kita selesaikan mengikut kita kata kaedah saintifik terlebih dahulu. Dan selepas itu barulah kita cari. Kalau kata betul berlaku seperti yang didakwa, itu kita kena rujuk pada pakar dalam bidang ruqyah Islamiah lah. Allah, saya tak berani jawab lebih yang ni sebab setakat maklumat saya, benda ni kebanyakan dakwa atas dakwa. Tapi ustaz ada mak kawan saya, tengok dakwa tu bukan depan mata. Why not kalau berlaku selepas ini, dia ada rekod minggu keberapa, pergi jumpa ONG, dia buat ultrasound semua sekali. Lepas tu cek balik, minggu keberapa memang hilang. Tak tahu mana pergi ataupun mungkin ada penjelasan ruqyah. Allah a'lam. Histeria pun sama. Histeria ni tuan-tuan, dia contohlah kita ambil contoh di UIA. Di UIA ni dulu ada ada kawan. Dia ni memang masa belajar di Jordan dia dalami bab ruqyah Islamiah. Dan bila pelajar-pelajar UIA ni khususnya yang perempuan ada masalah, biasa akan panggil dia. Dan nama kawan saya Dr. Syamsuddin. Dia ni kita duduk dengan dia sembang, dia seorang yang cukup saintifik. Dia pergi, dia kata apa? Kita tak boleh kata histeria ni memang gangguan. Dan kalau yang tak nak tahu, kata kawan sini, Dr. Syamsuddin ni, dia kata bila masa budak-budak ramai kena histeria? Dekat exam. Bila stres. Jadi kita tak boleh kata histeria 100% adalah gangguan jin. Mungkin kerana emosi, mungkin kerana tekanan dan sebagainya. Pada kata dia tak boleh jump to conclusion. Tengok tu nak kata ini salah jin. Dia perlu ada kaedah-kaedah untuk nilai secara saintifik, secara fizikal. Kalau dah guna kaedah fizikal memang tidak ada kita kata sakit-sakitnya mungkin belum ditemui dalam kita kata ilmu perubatan ataupun memang ada gangguan jin, barulah kita selesaikan dengan cara kita untuk mengelakkan gangguan jin. Okey, Allah a'lam.
Oh, kita sambung lagi ya. Habis nanti second round mungkin ada soalan-soalan lagi, tak apa. Alhamdulillah. Saya tu suka tanya soalan terus. Okey, depression adakah wujud gangguan jin? Dia gini ya. Jin setan dia akan ambil kesempatan atas kelemahan yang kita alami. Depression ni mula-mula dia berbentuk fizikal. Sebab tubuh kita ni Allah Taala buat dalam gabungan fizikal, spiritual dan juga emosi. Dan ketiga-tiga ni kena sihat. Dan orang yang kena depression ni mungkin kerana trauma-trauma masa kecil, ataupun kerana mungkin tekanan kerja, ataupun kesedihan yang berlaku, peristiwa yang berlaku. Sekejap. Kematian anak ataupun kematian orang yang tersayang. Lalu benda ni akan mengganggu mental dia. Dan ketika itu orang yang kena depression ini, Abang tahu kan? orang yang kena depression ni dia boleh terkena gangguan jin ataupun syaitan yang datang dalam bentuk pemikiran-pemikiran negatif yang akan menyalahkan takdir, akan mempersoalkan kita kata keadilan Tuhan, kenapa ramai-ramai orang lain aku kena macam ni. Itu gangguan jin ataupun gangguan syaitan dalam bentuk hasatan-hasatan untuk menyalahkan takdir. Kita lebih kena tengok ke situ. Jangan terlalu cepat nak salahkan jin dan sebagainya. Okey, Allah alam, kita sambung sikit lagi. Bab yang ketiga, kelebihan dan juga kelemahan jin ataupun syaitan. Kenapa kita kena belajar juga ni? Supaya kita tidak terlalu takut kepada makhluk seperti mereka. Dan kalau mereka ada kelebihan, kita tidak juga terlalu kagum kepada mereka. Kita kena takut bulat-bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tengok. Jin berbeza dengan manusia daripada kejadian dan juga kemampuan. Ini tak boleh dinafikan. Antara satu kelebihan jin dan juga syaitan, yang pertama, memang tak dapat dilihat oleh mata kasar. Bukan saya cakap, tetapi Allah cakap. Tengok, Allah kata innahu, ini kata inspirasi saya untuk tulis buku ni. Allah kata innahu yarakum, sesungguhnya dia, syaitan, iblis, jin, melihat kamu, huwa wa qabilu, dan juga qabilah, puak-puak dia, min haitsu la tarawnahum, dan kerana kamu tidak dapat melihat mereka. Ayat ni jelas tuan-tuan. Mari kita tengok. Apa kata Imam Syafi'i? Ni berat ni sebenarnya. Berat ni. Kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika menghuraikan ayat ni, dia kata apa? Menghukum orang yang mendakwa mampu melihat jin. Saya tambah huraian dia dalam bentuk asal ketika orang lain tak dapat melihat. Saya duduk sini, kawan tu pun duduk situ. Tiba-tiba dia kata dia nampak jin. Jin duduk sini, sini, sini dan sebagainya. Kata Imam Syafi'i kata apa? Tengok. Tertolak syahadahnya. Berat ni. Tertolak kesaksiannya. Dan dia tu perlu dikenakan ta'zir, denda dan sama. Kenapa? Dia telah menyalahi nas Al-Quran yang menyatakan sebaliknya. Tambahan pula ia termasuk benda ghaib berdasarkan wahyu. Tengok, jelas ayat ni. Dia, siapa sebut ni? Allah. Dia melihat kamu dalam keadaan kamu tidak dapat melihat dia. Kata Imam Syafi'i, ini dah jadi sunnatullah. Jadi sekarang ni, itu kelebihan jin syaitan. Lepas tu kalau kita bincang panjang lebar lah. Bincang panjang lebar, kenapa kita tak boleh melihat jin syaitan? Yang pertama, antara yang disebut oleh para ulama, dia kata kerana kanta mata kita tidak mampu untuk melihat jasad mereka. Sebab apa tu? Sebab dia sesuai dengan fitrah kita. Contoh Allah Ta'ala buat apa? Hidung kita boleh menghidu benda-benda yang okey, tak apa, kondisi. Hidung kita boleh hidu benda yang kita boleh hidu sahaja. Katakanlah sekali kita dapat superpower. Superpower, hidung kita seperti hidung anjing. Susah. Nak pergi ke mana bau. Masuk pasar raya, duduk sebatu dah tercium bau masam tubuh orang. Kita tak akan mampu untuk bertahan. Sama juga telinga kita. Allah Ta'ala buat sesuai ada frekuensi mana yang kita boleh tangkap. Katakanlah tiba-tiba telinga kita ni boleh tangkap semua frekuensi. Tengah berjalan Sinar FM, His FM, macam-macam. Kita akan jadi pening. Sama juga mata kita, Allah Ta'ala buat sesuai untuk kita lihat sesuatu objek dalam alam kita. Dalam alam kita ni pun Allah Ta'ala tak bagi nampak semua. Katakanlah kita ni, mata kita boleh nampak kuman. Jauh dia tak masuk toilet gitu. Nak sana dengan orang. Ataupun kita
Ataupun kita berjalan tengok COVID terbang merata-rata, kita akan jadi huru-hara. Jadi Allah Ta'ala buat sesuai. Deria mata kita, telinga kita, hidung kita boleh melihat, mencium dan juga mendengar sesuatu yang sesuai untuk kita sahaja. Lalu, kuat ni, ayat ni sangat kuat ni. Dan kata-kata Imam Syafi'i ini saya naqal daripada dalam tafsir Al-Alusi. Kalau buka tafsir Al-Alusi, pada ayat tadi tu, dia tambah hurai. Jadi kesimpulannya, tiba-tiba ada orang mendakwa, saya boleh tengok jin. Dia kata Allah Ta'ala beri kelebihan kepada saya. Saya memang daripada kecil, Allah Ta'ala beri kelebihan, saya boleh tengok jin. Jadi soalan dia, macam ni kita nak proof memang dia melihat jin. Sedangkan dia kata dia nampak, kita tak nampak. Ada 10 orang dalam bilik, dia kata dia seorang nampak. Kenapa dia kata itu kelebihan Allah Ta'ala berikan kepada dia? Dan tak mustahil. Tak mustahil benda tu berlaku. Dia kata Allah Ta'ala beri kelebihan kepada dia. Soalan pertama, apa mekanisme untuk kita audit dakwaan dia tu betul? Apa mekanisme? Kita 10 orang dalam bilik, tak nampak. Dia seorang kata dia nampak. Kita kata, kenapa awak nampak? Saya tak nampak. Dia kata, ini memang Allah Ta'ala beri kelebihan kepada saya. Macam mana awak tahu itu kelebihan daripada Allah? Awak Nabi kah? Awak dapat wahyu kah? Ada hadis kah? Ayat Quran kah memang point out. Awak dapat kelebihan boleh melihat jin ketika orang lain tak boleh melihat jin. Itu soalan pertama yang kita boleh tanya kepada dia. Sebab tu Allah Ta'ala beri akal kepada kita dan dibimbing dengan wahyu. Ini wahyu dah ni. Wahyu. Awak kata awak boleh tengok, kami semua tak boleh tengok. Dan Al-Quran, dia kata kita tak boleh tengok. Ayat ni kata ni. Ayat ni jelas-jelas. Kata kita tak boleh tengok. Tiba-tiba awak kata awak boleh tengok. Jadi sekarang ni kami, orang Islam beriman pada Al-Quran dan juga Sunnah, kami nak pakai cakap awak yang tak boleh dibuktikan kah? Ataupun berdasarkan nas Al-Quran yang kita imani. Itu yang pertama. Kemudian, andaian dia, kemungkinan si fulan itu berdusta. Dia kata dia ada kelebihan. Dengan dakwaan hijab mata terbuka kerana ingin dipercayai orang ramai, dia ada kelebihan. Dakwaan ni kita tak peduli. Kenapa? Tak mampu diaudit ataupun dibuktikan kebenaran. Kata orang kata, tapi Ustaz, Allah Ta'ala Maha berkuasa, dia boleh bagi kelebihan itu pada orang tu. Tak mustahil untuk Allah. Kita pun boleh kata balik ke dia. Dan tak mustahil juga awak menipu. Awak kata awak nampak jin atau setan. Itu kelebihan Allah Ta'ala beri pada awak. Saya pula ada kelebihan juga. Allah Ta'ala beri kelebihan saya tahu siapa menipu. Dan saya tengok awak, saya tahu awak menipu. Boleh kita counter balik. Jadi kita sebagai orang beriman yang ada panduan Al-Quran dan juga Sunnah, jangan mudah percaya lah benda macam ni. Yang pokok ni semakin menjadi-jadi ni sebab apa? Sebab kita yang dangkal, mudah percaya. Sedangkan panduan kita ada terang-terang ayat Al-Quran. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang mendakwa sakit nampak ni, dia bukan satu kelebihan. Dia tak normal. Sebab sunnatullah, fitrah Allah Ta'ala buat, kita tak nampak jin. Kalau kita nampak, kita akan jadi kacau bilau. Dan ia sebenarnya bukan satu kelebihan, tetapi sakit. Dia yang perlu dirawat. Itu adalah abnormality. Jadi kita kena pergi rawat. Mungkin terkena gangguan. Ini dia pergi jumpa lah. Kita kata yang merawat ruqyah Islamiyah dan sebagainya. Dan yang ketiga, ini ada masalah mental. Sebab pesakit mental, dia dengar bisik-bisik. Dia nampak benda yang tak real. Atau kita kata halusinasi. Halusinasi. Okey, ada yang kata jin ni 3D. Okey, kita 3D, jin 2D. Ni Allah Alam. Dia kadang-kadang kita balik gini puan orang ini. Mudah kita kata macam ni. Kita nak dakwa 3D ke 2D ke 1D ke 4D ke dan sebagainya, baliklah kepada prinsip agama kita. Allah kata, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Tak ada siapa tahu pun benda ghaib tentang benda ghaib ni melainkan Allah. Dan Allah sampaikan kepada kita dengan sumber wahyu Al-Quran dan juga Sunnah. Jadi kita kata untuk lebih selamat, supaya kita tidak menceroboh alam atau benda di luar kemampuan kita, kita pun buang masa bincang benda tak sepatutnya. Cukuplah dengan apa yang ditinggalkan oleh Allah dan juga Rasulullah. Itu cara paling selamat. Okey, yang keempat. Jadi yang ketiga ni, kalau siapa nampak, kita jangan kagum, kita kena kesian. Refer dia kepada psikiatris. Dan mungkin dia kata ada chemical imbalance sehingga dia nampak benda tak nampak. Saya share satu cerita tuan-tuan. Cerita ni saya pergi haji tahun 2015.
Saya pergi haji dengan Datuk Dr. Abdul Basit. Lepas tu dalam grup kami masa tu, grup MES. Lepas tu ada seorang ni, kata nama dia si Fulan. Dia ni masa baru-baru pergi haji memang kita nampak dia sakit lah. Dia sakit, dia macam dia kena stroke pada usia yang sangat muda. Lepas tu ada operation kat kepala dia, lepas tu nampak kesan buka. Dia dengan isteri dia lah. Masa awal-awal haji dia tak ada masalah, masa duduk di Mina. Dia mula meragang, lelaki ni, bila ketika balik daripada mabit di Muzdalifah, dia kena melontar jamrah. Dan melontar jamrah ni kalau siapa tak mampu, dia boleh hantar wakil. Jadi Nizam ni, katakan nama dia Nizam ni, dia tak sihat. Sebab mungkin wukuf di Arafah terlalu panas, lepas tu mabit di Muzdalifah pun tak selesa. Bila balik dia tak sihat, lalu dia tak boleh pergi melontar. Lalu isteri dia pun macam upah orang untuk pergi melontar lah. Lepas tu tiba-tiba dia mengamuk dalam kemah dia. Sehingga isteri dia kemah sebelah kena datang. Saya tengoklah, pujuk dia, redakan dia. Lepas tu ramai semua orang dalam kemah pakat marah lah. Siapa dah tak cerdik sangat kata ke Nizam. Sebab apa? Nizam bagi tahu. Dia kata, ada orang cakap ke dia sekejap, Nizam, haji hang sia-sia. Tak dapat apa dah sebab hang tak pergi melontar. Tak boleh benda ni tak boleh nak wakil pada orang, kena pergi sendiri. Jadi dia dengar suara tu, ada orang cakap, dia kata, dia mengamuk, dia sedih, dia kata sia-sia datang, tak boleh buat melontar, haji dia tertolak. Jadi Dr. Basit pun minta saya pergi redakan dia. Okey Zam, tak ada apa, jangan peduli lah siapa cakap. Tu orang lain dalam kemah dia kata, teruknya siapa lah yang busuk hati, toksik boleh cakap macam tu kepada orang sakit macam ni lah ni. Lepas tu dia pun reda, alhamdulillah. Lepas tu besoknya jadi lagi. Mengamuk dalam kemah. Dia macam jerit-jerit menangis. Lepas tu masa tu saya tengah tidur lah. Lepas tu jemaah panggil, Ustaz tolong. Kenapa Nizam ni? Dia macam mengamuk lagi. Saya pergi lah Zam, kata, Zam, ada apa Zam? Ustaz, dia kata saya takut syahadah saya tertolak. Saya kata kenapa syahadah Nizam nak tertolak pula? Sebab dia kata saya dengar tadi. Saya dengar ada orang cakap kat saya, Zam, syahadah hang tu dah tak guna dah tertolak. Saya pun pelik masa tu. Saya pelik. Saya kata semalam dia kata ada orang cakap haji dia tertolak sebab dia tak pergi melontar jamrah sendiri. Sekarang syahadah pula tertolak. Saya pun terfikir. Saya kata siapa yang tak waras yang nak cakap macam ni? Setahu saya dalam kemah ni semua geng-geng yang kita kata educated lah. Nak pergi haji tak ada dah macam tu. Saya perenung sekejap, saya tengok, saya kata saya pun terlintas. Baru saya sedar, Nizam ni sakit. Sebab dia kita kata kena stroke. Lepas tu otak dia pun dah ada pembedahan semua sekali. Saya kata kemungkinan sebelum ni dia sihat. Jadi gangguan syaitan tu, bisik-bisik tak kuat. Bila lepas balik haji ni, syaitan tengok peluang ruang-ruang tu. Memang ada hadis Nabi kata bila kita berfikir, syaitan akan datang. Dia tanya dalam kepala kita ni. Siapa buat ni? Akhir sekali, siapa buat langit? Allah. Siapa buat Allah? Pada masa tu Nabi kata kena berhenti. Lepas tu kata, Zam, ini bisikan syaitan dalam kepala awak nak timbulkan keraguan awak. Lain kali kalau datang benda-benda macam ni, nak tolak waswas ni, baca ni. Astaghfirullah. Lepas tu kata, amantu billahi wa rasuli. Aku dah beriman lama dah dengan Allah dan Rasulullah. Okey Zam, tak apa. Syahadah balik. Saya just nak tenangkan dia. Ini pun syahadah balik. Lepas tu sebagai kita apa ni datang yang benar macam ni, minta a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi tuan-tuan, dia dengar benda yang tak real. Kalau dia nampak benda tak real sebab dia ada masalah. Kita kata fizikal dia, mungkin kerana stroke yang dia alami. Jadi orang yang mendakwa nampak ni sebenarnya tidak sihat. Tidak normal, bukan satu kelebihan. Jadi jangan mudah percaya kalau ada yang mendakwa seperti ini. Okey, dan yang terakhir sekali, ini kemungkinan kurnia karamah Allah. Ini kita tak ada sangkal lah. Tak sangkal. Mungkin kita kata ada orang yang memang tinggi dekat hubungan dengan Allah, dia diizinkan Allah untuk nampak sesuatu, kata jin ataupun setan. Tetapi ini pun dalam kategori karamah yang digunakan kepada Allah. Dalam bilik ada 10 orang, seorang mendakwa nampak sesuatu. Kita berkata macam mana awak nampak? Saya ni wali Allah, karamah Allah pada saya. Pun tak boleh dibuktikan. Even yang keempat ni pun tuan-tuan, yang keempat ni pun, kalau betul lah si fulan tu boleh nampak jin, setan, seperti betul. Kerana dia dikurniakan karamah, ini untuk simpanan sendiri. Tak perlu declare. Buat cerita, buat TV show, macam-macam lagi. Allahu Akbar. Okay.
Mudahnya dakwaan sebegini bukanlah kelebihan kerana ia menongkah fitrah ciptaan Allah. Seperti ayat tadi itu. Tambahan pula, sebagai Muslim kita perlu merujuk Al-Quran. Terutama sekali apabila melibatkan perkara ghaib. Cukuplah. Kalau bergaduh, hak ni kata boleh, dok memang kelebihan diberikan pada dia tu daripada kecil lagi. Dia memang boleh nampak. Bila bergaduh-gaduh, cukuplah kita pakai ayat ni. Allah kata, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ. Kalau kamu berselisih tentang suatu benda, farudduhu ilallahi wa rasulih. Rujuklah, kembalikan kepada Allah dan Rasulullah. Dan rujukan itu jelas disebut dalam ayat ni. Surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat yang ke-27. Okey, lintasan hati bisikan itu biasa. Lintasan hati bisikan ni dipanggil lammatus syaitan dengan lammatul malaikat. Ada dalam buku ni. Dalam buku ni ada, kalau tuan-tuan tak sabar nak saya ulas, nak tunggu masanya, tuan-tuan boleh tengok pada bab yang ke-10. Bab 10 tu saya cerita pengalaman saya sendiri. Cerita bagaimana lintasan syaitan. Sebelum ni kita belajar. Kita tahu syaitan ni dia boleh bisik dalam kepala sesuatu. Tapi kadang-kadang kita tak perasan. Sehinggalah berlaku, saya ringkaskan cerita bab ke-10 tu. Sehinggalah satu hari saya ada pelajar saya, dia nak minta sumbangan. Minta sumbangan sebab nak sambung belajar. Dia belajar sendiri, dia tak pakai beasiswa, dia kerja, budak Kemboja, nama Mustafa. Lepas tu, dia minta saya kutip derma. Lepas tu dia bagilah bukti semua, surat-surat semua sekali. Genuine nakis dia ni. Dia pun belajar lama dengan saya sebelum tu. Saya pun hantarlah ke grup-grup WhatsApp. Lepas tu hantar ke grup satu kelas ni. Lepas tu dalam kelas tu, ringkas cerita habis kelas, kumpul-kumpul duit dapatlah 3,000. Subhanallah. Lepas tu masa nak balik tu, ada seorang pelajar, dah agak berusia lah, Puan Sri. Dia kata, Ustaz, dia orang bagi apa tu? Saya kata, dia orang bagi sumbangan ni untuk pelajar saya. Untuk pelajar saya, nak belajar. Oh iya ke? Saya pun nak bagilah. Lepas tu Puan Sri pun bukan hebat dia. Keluarkan duit. Cekap. 3,000. Saya tak kira lah. Lepas tu bila campur, 6,000 dalam sampul. Masa tu tuan-tuan, saya dididik daripada kecil. Duit 10 sen tengah jalan pun jangan ambil. Itu duit orang. Haram. Yang itu kita dididik. Lepas tu masa tu tuan-tuan, bila Puan Sri tu bagi duit masuk dalam sampul, saya pun tengok lah. Dia masuk dalam sampul. Masa tu tuan-tuan, pelajar-pelajar dah keluar dah. Tiba-tiba dalam kepala dah, terlintas. Terlintas macam mana? Ui, banyak duit. Mu ambil. Tak ada siapa tahu. Anak murid mu percaya bulat-bulat, mu ni ustaz. Dalam kepala masa tu, saya terkejut. Astagfirullah. Saya kata, ini bukan aku ni. Lalu saya pun teringat satu ayat. Dalam surah Al-A'raf. Allah kata, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang yang bertakwa, bukan nak kata kita bertakwa lah, kita ada sedikit ilmu. Bila mereka diganggu oleh hasutan, tadhakkaru, dia ingat kepada halal haram, arahan larangan Allah, dan ingat itu, sedar tu berdasarkan ilmu. Kalau tak ada ilmu, kita akan rasa benda tu bukan satu dosa. Fa idza hum mubsirun, tiba-tiba bila dia ingat, dia akan dapat melihat baik buruk. Alhamdulillah, kita dididik daripada kecil. Bila terlintas macam tu, kita kata, oh salah ni. Lepas tu kita bersama tu saya sedar, ini bukan rasa hati aku, lintasan hati aku. Barulah saya faham, Nabi kata, pada anak Adam ada lammatus syaitan. Lintasan hati setan. Ini kata qarin. Qarin dalam tubuh kita ni, itu kerja dia. Itu kerja dia. Dia ambil kesempatan, cetuskan. Kalau sekiranya saya ni tidak ada ilmu, tidak ada iman, bila terlintas macam tu, saya pun, okey, duit 6,000 tak sampai pelajar saya. Dan setakat tu saya kata, okey, astagfirullahaladzim, saya kata ni tak boleh. Saya pun terus call pelajar saya, dia kata, by the time dah lagi setengah jam aku sampai ke UAE, jumpa tempat sekian, ambil duitmu. Kenapa saya kena call? Sebab kalau saya tak call, saya simpan duit ni, setan akan datang lagi, lintasan-lintasan idea dalam kepala. Oi, 6,000 ni sebenarnya logik dia macam ni. Kos perkhidmatan kena ambil kira juga, Canon, connection kamu, kabel kamu dan sebagainya. Jadi apa salahnya ambil 30% ke, lagi pun bank negara pun bagi, ambil 30% untuk NGO. Ni bukan NGO, dia akan datang kepada tu. Kita pun kata tak boleh. Dia akan datang lagi.
Itu bisikan kepala. Dia berperang dengan kepala kita ni. Tak boleh, tak boleh. Lepas tu dia kata, tak apalah. Kalau ambil 30%, 6,000, 30% contoh berapa? Berapa ratus. Kalau takut jadi haram, jangan beli makanan. Sebab makan tu menimbulkan darah daging. Buatlah benda lain. Beli telefon ke, dia tak jadi haram lah. Ataupun tukar sport rim ke, dia akan datang lagi bertalu-talu. Sebab tu kita kena bendung. Dan sudah pasti kena ada ilmu, kekuatan iman, dan sudah pasti rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kata bisikan syaitan yang perlu kita tangani. Okey, ada soalan tadi ya? Soalan, okey. Thinking too much, satu tabik boleh melembahkan minda. Okey, tak apa. Minta maaf tanya. Kiranya ustaz kita boleh dengar bisikan syaitan tapi tak boleh lihat. Dia gini bisikan tu bukan dengar macam orang bisik sekian ni. Itu berdasarkan level kesihatan kita lah. Kalau orang mengalami masalah mental ataupun macam kes Nizam tadi, kemungkinan pada dia dengar macam real. Tetapi orang sihat macam kita, dia tak dengar bisik tu. Dia terdengar macam lintasan-lintasan idea. Ambil lah apa salahnya. Bukan orang tahu. Itu macam tu. Tapi untuk orang, mana kata setan ni dia akan mengganggu kita. Dia ikut level kita. Kadang-kadang kalau kita ni sihat tubuh badan, dia tak ada dengar bisik-bisik. Kalau dengar bisik-bisik kita akan rasa ini macam macam hantu lah pula, kita akan takut. Dia akan, kalau kita sihat, dia akan bagi idea-idea jahat supaya kita melakukan dosa kepada Allah. Dan sebenarnya bisikan itu berlaku sepanjang masa berlaku pada kita, tapi kita tak sedar. Contoh, kita buat dosa, lepas tu kita menyesal, Allah, apa dah aku buat benda ni? Kenapa lah aku pandang? Kenapa lah aku ni? Sebagainya. Tapi untuk orang yang mengalami masalah sakit, dia dia kata mungkin bisikan tu lagi dahsyat, macam orang ada skizofrenia, ada chemical imbalance, dia akan dengar macam real sungguh. Maksud ada level dia. Kalau dengar lintasan syaitan, satunya kita kena minta perlindungan dengan Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Biasanya pasti nak menangani benda macam ni, kita kena ada ilmu halal haram tu. Ya, saya share ayatnya. Ayat dalam surah Al-A'raf. Ni bukan surah amal. Orang kita ni kadang, Ustaz, ayat ni kena amal Amal berapa kali Ustaz lepas mayang? Bukan begitu. Maksudnya ayat ni mengandungi arahan supaya kita tadabbur. Tadabbur supaya kita tahu ini adalah gangguan jin ataupun syaitan yang nak sesatkan kita. Surah Al-A'raf ayat 203. Ya, saya share tulis dekat skrin. Ni, innal ladzina taqaw, sesungguhnya orang yang bertakwa, maksud orang yang jaga hubungan dengan Allah. Dia tambah ilmu, dia tahu halal haram, ini Allah Ta'ala suruh, tak ni. Idza massahum ta'ifun minasyaitan, bila dia diganggu, dihasut oleh satu lintasan syaitan. Lintasan syaitan, tadhakkaru, dia pun segera ingat. Ingat, tak boleh. Berdasarkan ilmu aku, ini halal, ini haram. Fa idza hum mubsirun, tiba-tiba dia akan dapat melihat kebenaran dan benda tu boleh menghalang. Dan nak dapat benda takwa ni, ada satu lagi ayat, kalau saya nak share, ayat dalam surah, ini pun penting juga, dalam surah Al-Anfal, ayat ni Allah Ta'ala sebut taqwa. Taqwa ni satu kelebihan dia, dia boleh macam beri satu, kita kata, kekuatan dalam minda kita sebagai furqan. Furqan ni maksud boleh bezakan antara baik buruk. Tapi nak dapat furqan tu sudah pasti dengan taqwa, dan taqwa tu sudah pasti dimulai dengan ilmu. Tengok ayat ni. Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, in tattaqullah, kalau kamu bertakwa pada Allah, yaj'al lakum furqana, Allah Ta'ala beri kepada kamu furqan. Furqan macam satu kekuatan minda yang diasaskan oleh ilmu, iman dan juga bantuan rahmat Allah Ta'ala. Kita boleh bezakan. Allah Ta'ala yaj'al lakum furqana, boleh bezakan. Macam tak boleh, ini haram, ini halal. Jadi kepada kedua-dua ni, apa yang boleh kita katakan, dia berkait rapat dengan apa? Berkait rapat dengan ilmu yang diamalkan dan juga rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tuan-tuan. Okey. Ustaz Yusof, kita dah habis Kita stop situ lah. Jumpa lagi 2 minggu. Dari kesimpulan dia, antara satu kelebihan dia, kita tak dapat tengok dia. Dan ini nas-nasnya. Saya kira saya stop situ lah. Mungkin dah 10 suku, mungkin tuan-tuan ada aktiviti-aktiviti lain. Dan insya-Allah untuk sesi akan datang, kita akan bincang lagi.
antara contohnya. Okey, wallahu alam. Saya stop situ. Saya rasa Jazakallahu khair Ustazana. InsyaAllah tuan-tuan dan puan kita jumpa 2 minggu lagi insyaAllah. Minggu yang keempat insyaAllah hari Isnin. Seperti malam ni insyaAllah. Minggu yang keempat insyaAllah. Bertemu lagi tuan-tuan dan puan. Barakallahu fikum. Terima kasih. Terima kasih.